Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durian Teramat Mulia Paduka Seri Penghina Muda Mahkota Penghina Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Durian Maha Mulia Paduka Seri Bangkina Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, malam tadi berkenan berangkat ke Majlis Anugerah Pengerusi Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM 2022. Majlis berlangsung di The Empire, Brunei. Semasa majlis tersebut, Durian Teramat Mulia Paduka Seri Penghina Muda Mahkota berkenan menyempurnakan penyampaian anugerah kepada para penerima. Keberangkatan Durian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Awang Muhammad Nur Syafiee bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Pengarah Urusan BSM. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Dalam ucapan alu-aluannya, pengarah urusan BSM antara lain menyentuh mengenai cabaran yang dihadapi oleh negara selama 2 tahun kebelakangan ini. Namun di bawah kepimpinan Kebawah Durian Maha Mulia Paduka Seri Bangkina Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kerajaan dan orang awam telah berusaha tanpa jemu untuk bertahan melalui pandemik dan berganding bahu bersama negara-negara di seluruh dunia menuju ke arah pemulihan semasa fasa endemik ini, sama ada dari segi sosial atau ekonomi. I find it encouraging to witness in both times of crisis and opportunity, the business community in Brunei continue to strive to prosper while playing their role in progressing the nation. A reality of today's business landscape is that businesses need to leverage on collaboration and strategic partnerships to improve business outcomes. Majlis diikuti dengan pengumuman kategori anugerah dan calon-calonnya oleh Awang Hairul Syahri, Pengurus Jualan dan Pemasaran BSM. Durian Teramat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan 9 kategori anugerah kepada para pemenang. Bagi kategori Best LPG Operational Excellence disandang oleh Muara Gas Company. Kategori Most Improved Retail Operational Performance dimenangi oleh Stesen Minyak Pekan Muara Sendirian Berhad. Syarikat Stesen Minyak Perusahaan Cahaya Pakatan Tutong pula memenangi kategori Best Retail Operational Excellence. Best Retail Service Champion pula disandang oleh Dayang Nur Azaimah Haji Ibrahim dari Shah Riza Stesen Minyak Bunut. Milestone Award diraih oleh TK Asco Enterprise. NBT Brunei Sendirian Berhad pula memenangi kategori Highest Lubricant Business Growth dan Best Corporate Social Responsibility Program. Sementara Boosted Sendirian Berhad memenangi kategori Best Operational Excellence dan Best Marketing Campaign. Dianjurkan buat kali pertama oleh BSM, majlis seumpamanya merupakan peluang bagi syarikat berkenaan memupuk kerjasama dan menggalakkan dialog di antara pihak-pihak dalam ekosistem BSM. Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam 1 minggu kebelakangan menunjukkan sedikit peningkatan dengan kadar purata harian kes pada minggu lepas ialah 649 kes sehari berbanding dengan 611 kes sehari pada minggu sebelumnya. Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam juga menyatakan 3 kes berada dalam kategori 5 dan 2 kes berada dalam kategori 4. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengongsikan kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara ini kekal di tahap yang tinggi dengan 78.8% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 11.1% mendapatkan dos keempat.
2 kes baru telah dilaporkan, iaitu 693 kes hasil ujian ART dan 9 kes adalah hasil dari 91 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, trend kes influenza dan jangkitan serupa influenza ataupun influenza-like illness (ILI) pada minggu lalu terus menunjukkan penurunan. Orang ramai adalah diingatkan untuk terus berwaspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengasingkan diri jika mengalami tanda-tanda jangkitan dan mengelakkan dari tempat-tempat yang penuh sesak. Segera berjumpa doktor jika tanda-tanda jangkitan berterusan ataupun semakin teruk. Dapatkan suntikan influenza khususnya bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai masalah-masalah kesihatan. Menteri Kesihatan dalam kenyataan yang sama juga maklumkan negara menerima bekalan vaksin Moderna Spikevax Bivalent Original Omicron sebanyak 7,200 dos pada 20 November lalu dengan bekalan seterusnya dijangkakan tiba 25 dan 27 November ini. Vaksin bivalent ini digunakan sebagai dos penggalak bagi orang dewasa yang berumur 18 tahun ke atas dan telah mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa kawalan ubat negara Brunei Darussalam untuk digunakan di negara ini. Penggunaan vaksin bivalent ini juga telah mendapatkan kelulusan dari pihak berkuasa kawalan ubat dari beberapa negara lain seperti United Kingdom, Australia, Kanada, Singapura dan Kesatuan Eropah. Orang ramai yang ingin mendapatkan dos penggalak sama ada bagi dos ketiga atau dos keempat boleh menempah slot vaksinasi di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan melalui aplikasi BruHealth. Dalam pada itu, bermula kemarin, Kementerian Kesihatan lancarkan ciri indeks kesihatan dan ciri pemeriksaan risiko dalam aplikasi BruHealth. Ciri indeks kesihatan merupakan inisiatif menghasilkan markah kesihatan keseluruhan khusus bagi individu berdasarkan beberapa parameter perubatan dan saringan faktor risiko kesihatan. Perkara tersebut juga dikongsikan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media yang sama. Menurutnya, saringan faktor risiko kesihatan menggunakan soal selidik saringan yang disahkan termasuk parameter berkaitan kesihatan mental, pemakanan, kegiatan fizikal dan penggunaan tembakau. Ciri-ciri terbaru itu diharap dapat membantu orang ramai untuk lebih peka mengenai risiko yang boleh menyumbang kepada penyakit tidak berjangkit dan gangguan kesihatan mental. Khusus bagi ciri indeks kesihatan, satu pilot study akan bermula dan akan berjalan selama sebulan. Kajian ini akan melibatkan 120 individu yang akan menerima notifikasi jemputan melalui aplikasi BruHealth masing-masing bagi menyertai kajian ini. Mereka yang menerima notifikasi jemputan ini adalah sangat-sangat dialukan untuk melengkapkan indeks kesihatan di dalam aplikasi BruHealth bagi membolehkan Kementerian Kesihatan menilai ciri baru ini. Daripada sini nanti, ciri ini akan diperbaiki dan dikemaskini sebelum dilancarkan sepenuhnya untuk kegunaan orang ramai. Sementara itu, ciri pemeriksaan risiko yang dilancarkan di dalam aplikasi BruHealth adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk membuat penilaian risiko penyakit tertentu dan membuat perjanjian untuk menyertai program pemeriksaan kesihatan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, rintangan anti-mikrob atau antimicrobial resistant AMR menjadi salah satu daripada 10 ancaman kesihatan global. Sekurang-kurangnya 4.95 juta kes kematian dianggarkan berkaitan dengan AMR pada tahun 2019. Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Minggu Kesedaran Anti-Mikrob Sedunia menegaskan perkara tersebut memang memerlukan tindakan segera oleh semua lapisan masyarakat termasuk pemimpin global, penggubal dasar dan sebagainya. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, rintangan antimikrob adalah proses mula jadi dalam mikrob atau kuman yang mengakibatkan kehilangan keberkesanan rawatan antimikrob yang digunakan untuk merawat pelbagai jangkitan mikrob. Tegasnya, walau bagaimanapun, proses rintangan antimikrob semula jadi menjadi lebih sukar untuk ditangani disebabkan oleh kesan daripada pelbagai aktiviti manusia yang tidak wajar di beberapa sektor
seperti sektor kesihatan manusia, kesihatan haiwan dan tumbuhan serta alam sekitar. Tambah Menteri Kesihatan, aktiviti yang dimaksudkan termasuk penggunaan ubat antimikrob yang tidak bersesuaian, tidak terkawal dan berlebihan, langkah pencegahan dan kawalan penyakit jangkitan yang tidak mencukupi, amalan-amalan pertanian dan pemprosesan makanan yang kurang berkualiti dan pengurusan kumbahan atau sewage dan sisa yang tidak mencukupi. Menteri Kesihatan juga menasihatkan agar setiap individu mempunyai peranan untuk memastikan sebarang rawatan antimikrob yang diambil hendaklah atas nasihat doktor dan mengikut arahan yang diberikan. Peranan aktif dalam kawalan dan pencegahan jangkitan termasuk mengelakkan atau menghadkan keluar rumah jika mempunyai simptom seperti selesma, membersihkan tangan dengan kerap, mengutamakan kebersihan semasa penyediaan dan pengambilan makanan dan minuman dan mendapatkan vaksinasi bagi jangkitan tertentu mengikut keadaan perubatan AUDA apabila diperlukan. Tema sambutan Minggu Kesedaran Antimikrob Sedunia bersama dalam mencegah rintangan antimikrob menyahut seruan global untuk sama-sama bertanggungjawab menangani antimikrob. Pihak WHO juga menyokong strategi-strategi penggalakan penggunaan antimikrobial secara berhemah serta memperkukuh langkah pencegahan untuk menangani AMR melalui kerjasama secara kolaboratif dengan pendekatan secara holistik dan pendekatan pelbagai serampang yang dikenali sebagai One Health Approach. Negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan menyambut sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia pada setiap 20 November. Sambutan itu merupakan usaha berterusan ke arah komitmen negara yang meratifikasikan Konvensyen Hak Kanak-Kanak serta meningkatkan semangat kesatuan dan kesedaran masyarakat mengenai hak-hak dan kesejahteraan kanak-kanak dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat mengadakan acara kemuncak sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2022. Acara berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Terdahulu Dayang Mirani Florizah binti Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat dalam ucapan alu-aluan menyentuh mengenai tema sambutan iaitu masa depan yang lebih baik untuk setiap kanak-kanak yang memfokuskan penglibatan kanak-kanak agar mereka mempunyai misi, visi dan matlamat yang lebih jelas. Sambutan dimeriahkan dengan persembahan sketsa daripada murid-murid sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Teras individu, teras keluarga, teras komuniti, masyarakat dan teras Whole of Nation Approach, Government and Non-Government merupakan tajuk yang dibincangkan semasa pembentangan hasil sesi bengkel pada majlis penutupan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2022. Hadir Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pembentangan hasil sesi bengkel menyentuh mengenai kemahiran hidup yang diperlukan oleh kanak-kanak untuk masa hadapan seperti mempunyai minda yang kreatif dan growth mindset dan kemahiran kepimpinan serta memberi peluang untuk pelajar mengelola dan mengekspresi emosi mereka di sekolah. Majlis diakhiri dengan penyampaian hasil pembentangan. Tanpa mengira status dan agama, sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia diadakan untuk melindungi kanak-kanak daripada semua jenis keganasan, berkembang dengan sihat dan mendapatkan pembelajaran agar dapat memenuhi potensi diri. Sambutan juga merupakan komitmen negara untuk meningkatkan kesatuan dan kesedaran masyarakat terhadap hak kanak-kanak. Dengan tercapai hak-hak tersebut, ia dihasrat memberikan masa depan yang cerah bagi kanak-kanak ke arah perkembangan yang baik dalam mencapai agenda 2030 bagi matlamat pembangunan mampan. Muhammad Daud Haji Tuah seterusnya melaporkan. Kanak-kanak merupakan aset penting berharga bagi sesebuah negara untuk mencapai kemajuan dan masa depan yang mampan serta berkualiti tinggi. Menurut kiraan awal jumlah penduduk tahun 2021 bagi banci penduduk dan perumahan 2021,
orang muda dan kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun merangkumi 25% daripada jumlah rakyat dan penduduk di negara ini. Demi memelihara kesejahteraan kanak-kanak di negara ini, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama senegara melancarkan rangka kerja perlindungan kanak-kanak NFCP. Ia antara lain bertujuan mengembangkan ekosistem perlindungan kanak-kanak di negara ini demi memastikan mereka berupaya untuk menjalani kehidupan yang lebih selamat dan berkualiti. Pelan perancangan NFCP juga akan terus dilaksanakan oleh kementerian berkenaan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan meneruskan sesi pemberiagaan bersama pihak-pihak berkepentingan di samping pembangunan kapasiti, pembukuan, penterjemahan serta penubuhan Registry of Children and Young Persons in Need of Protections. Di samping itu, platform bagi membantu kanak-kanak secara inklusif di negara ini juga turut disediakan melalui talian anak 121. Dalam memastikan kesejahteraan golongan kanak-kanak di negara ini terus dipelihara, pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan sama-sama berganding bahu melaksanakan program-program yang berkebajikan bagi merealisasikan masa depan yang terbaik bagi setiap kanak-kanak. Laporan Muhammad Haji Tua untuk Berita RTB. Peringkat separuh akhir kebangsaan bagi musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa diadakan selama 4 hari berturut-turut bermula kemarin. Musabakah yang merupakan aktiviti tahunan anjuran Kementerian Halih wal Agama itu berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Di hari pertama, 17 peserta terdiri daripada 13 qari dan 4 qari'ah memperdengarkan bacaan masing-masing. Hadir Awang Haji Muhammad Syamsul Riza bin Haji Sulaiman, Pemangku Pengarah Pentadbiran Jabatan Pentadbiran Kementerian Halih wal Agama. Penganjuran ini merupakan wadah untuk mengembangkan dan memartabatkan bidang Al-Quran sekaligus mendorong masyarakat celik Al-Quran. Orang ramai juga boleh mengikuti musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan secara langsung melalui Instagram rasmi Kementerian Halih wal Agama @kheu.brunei. Majlis Penasihat Perniagaan APEC ABSC baru-baru ini mengadakan perjumpaan di Bangkok, Thailand. Perjumpaan tersebut bertujuan membincangkan program kerja sepanjang tahun yang komprehensif dengan menarik input daripada perniagaan dan akademik dari seluruh APEC. Sementara itu, pada sesi dialog ABSC, majlis berkenaan telah menyampaikan mesej yang kukuh kepada para pemimpin APEC yang antara lain menekankan pentingnya kepimpinan kolektif dan tindakan tegas untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menjamin prospek pertumbuhan jangka panjang. Menurut majlis itu, mesej yang disampaikan adalah berikutan dunia yang terus bergelut dengan pelbagai isu serta cabaran termasuk pandemik yang berterusan, konflik geopolitik, kenaikan inflasi, ketidakselamatan makanan dan tenaga, ancaman perubahan iklim dan krisis rantaian bekalan yang berterusan. Pada mesyuarat itu turut diumumkan Datuk Hafimi Abdul Hadi akan menjadi pengerusi pasukan petugas inklusiviti bagi tahun 2023 yang menumpukan pemerkasaan ekonomi wanita termasuk penglibatan generasi akan datang dalam ekonomi.